Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Siti Fairuz binti Fauzi, penolong pegawai syariah daripada Jabatan Bantuan Guaman Negeri Perlis. Mengucapkan ribuan terima kasih kepada pejabat SUK Negeri Perlis kerana menjemput kami untuk memberikan perkongsian pada hari ini dalam slot Canggung Digital dalam mempromosikan dan memperkenalkan jabatan kami. Okey, tajuk saya pada hari ini ataupun topik saya pada hari ini adalah berkenaan dengan tuntutan hadanah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, sebelum saya pergi lebih lanjut kepada tajuk saya pada hari ini, saya ingin mendefinisikan ataupun memberikan maksud hadanah itu sendiri. Okey. Menurut berdasarkan kepada kitab Al-Fiqh Al-Manhaji, hadanah bermaksud dari menjaga seseorang yang tidak dapat menguruskan dirinya dan mendidik dengan pelbagai kaedah yang mendatangkan kebaikan kepadanya sesuai dengan perkembangannya. Bagi kanak-kanak yang kecil, hadanahnya berakhir sampai umur anak tersebut mumayyiz. Okey, seterusnya, hadanah ini berdasarkan kepada peruntukan undang-undang yang mana di Negeri Perlis khususnya rujukan utama kita adalah enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 2006 dan berkenaan dengan hadanah ini iaitu penjagaan anak ini merujuk kepada Seksyen 82 enakmen Undang-Undang Keluarga Islam yang mana menyebut bahawa ibu adalah orang yang paling berhak dalam menjaga anak yang yang belum mumayyiz, maksudnya yang di bawah umur lah. Okay. Dan dalam seksyen tersebut juga menyebutkan sekiranya ibu tersebut hilang kelayakan untuk menjaga anak tersebut, maka susunan penjagaan anak itu akan turun kepada yang pertama nenek di sebelah ibu sehingga ke atas, seterusnya bapa kepada anak tersebut, seterusnya nenek sebelah bapa sehingga ke atas dan seterusnya adalah kakak atau adik perempuan seibu sebapa. Dan kalau ikutkan Seksyen 82 ni banyak lagi susunan penjaga yang layak untuk menjadi penjaga kepada anak yang belum mumayyiz ataupun yang belum cukup dewasa. Tapi yang saya sebutkan ni yang paling utamalah. Okey. Alright, seterusnya yang saya sebutkan tadi adalah berdasarkan kepada peruntukan undang-undang. Tapi kalau kita rujuk juga kepada hukum syarak juga menegaskan bahawa berdasarkan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan oleh Amru bin Shu'aib daripada ayahnya yang diterima sebagai datuknya iaitu Abdullah bin Amru menyebut bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah didatangi oleh seorang perempuan, lalu perempuan itu mengadu kepadanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini dulu dalam perutku. Susu ini menjadi tempat dia menyusu dan pangkuan ini tempat berlindung. Sesungguhnya bapanya telah menceraikan aku dan bermaksud untuk merampas anak ini dari aku." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada perempuan tersebut, "Engkau adalah orang yang paling berhak selama engkau tidak bernikah lain." Jadi hadis yang saya sebutkan tadi menggambarkan bahawa Islam lebih mengutamakan ibu dalam ataupun perempuan dalam menjaga anak selepas perceraian ataupun mahupun di dalam perkahwinan itu sendiri. Kenapa Islam menegaskan perempuan ataupun ibu itu yang lebih layak untuk menjaga anak? Kerana kita tengok daripada sifat ibu itu sendiri, lemah lembut, lebih kasih sayang berbanding ayah kepada anak tersebut, lebih tahu bagaimana mendidik anak tersebut dan lebih sabar dalam mengasuh anak tersebut. Selain daripada itu, ibu juga lebih mempunyai masa yang lebih bersama dengan anak tersebut jika dibandingkan dengan ayah yang sibuk bekerja untuk mencari rezeki kepada keluarga lah. Okey. Dalam berkenaan dengan hadanah juga, dalam peruntukan enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 2006 dalam Seksyen 83 menyatakan kelayakan yang perlu untuk menjadi seorang penjaga. Yang mana yang pertama adalah seorang yang Islam, yang kedua dia adalah sempurna akal, yang ketiga dia berumur yang melayakkan dia memberi kepada kanak-kanak itu jagaan dan kasih sayang yang mungkin diperlukan oleh kanak-kanak itu. Dia berkelakuan baik daripada akhlak Islamiah dan juga dia tinggal di tempat di mana kanak-kanak itu tidak mungkin menghadapi masalah lah akibat daripada keburuk dari segi akhlak ataupun jasmani. Okey, seterusnya walau bagaimanapun ibu ataupun perempuan tersebut ataupun ibu kepada anak tersebut
boleh juga hilang kelayakan. Maksudnya dari segi undang-undang, walaupun kita meletakkan hak penjagaan seorang anak itu atas ibu pada kanak-kanak tersebut, dalam undang-undang juga memperuntukkan bahawa bagaimana hak penjagaan anak tersebut boleh hilang. So macam mana? Okey, yang kita tahu berdasarkan kepada Seksyen 84 Enakmen Keluarga Islam 2006 menyatakan bahawa jika hak seorang perempuan terhadap hadanah ataupun penjagaan anak adalah boleh hilang apabila perempuan tersebut berkahwin baru, maksudnya berkahwin dengan seorang yang tidak mempunyai pertalian darah dengan lelaki tersebut dan perkahwinan tersebut menjejaskan kebajikan anak tersebut. Nah, maksudnya kalau kita selalu kata isteri dia kahwin baru, dia tak berhak untuk menjaga anak. Tetapi kalau kita perlu tengok dalam seksyen undang-undang menegaskan bahawa perkahwinan tadi tu memudaratkan ataupun menjejaskan kebajikan anak tu sendiri. Bukan kata terus-terus kahwin, terus hajat tu jatuh kepada pihak yang sebelah lagi. Alright. Seterusnya adalah perempuan itu berkelakuan buruk dari segi keterlaluan ataupun terbuka, ataupun perempuan tersebut telah menukar pemaustatinannya ataupun tempat dia tinggal dengan tujuan untuk mencegah bapa tu tadi untuk mengawasi anak tersebut, atau seterusnya perempuan tersebut murtad dan juga perempuan itu mencuaikan ataupun menginayai anak tersebut. Jadi kita perlu tengoklah dari dalam syarat-syarat ataupun bagaimana hilangnya kelayakan seorang ibu ni perlu dilihat semula untuk kita pastikan sama ada ibu tersebut hilang kelayakan ataupun sebaliknya lah. So mahkamah akan menilai sama ada ibu tu adalah yang lebih layak ataupun tidak layak dalam penjagaan anak tersebut. Okey, seterusnya berkenaan dengan penjagaan anak juga, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Perlis telah menekankan keutamaan yang perlu diberikan terhadap dalam menentukan penjagaan anak tersebut adalah berdasarkan kepada kebajikan anak tersebut. Okey, maksudnya perlu tengok kepada kebajikan anak tersebutlah, dan daripada perkara tersebut mahkamah akan membuat keputusan sama ada satu pihak tersebut layak ataupun tidak dalam mendapat penjagaan anak. Okey, dan seterusnya berkenaan dengan hak penjagaan anak ini, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hak penjagaan anak adalah salah satu kes yang berada di bawah bidang kuasa Jabatan Bantuan Guaman Negeri Perlis, yang mana pihak kami boleh membantu sama ada dalam memberikan khidmat nasihat ataupun memberikan ataupun hadir mengendalikan kes di mahkamah syariah. Okay, jadi sekiranya tuan-tuan dan puan-puan mempunyai masalah berkenaan dengan hadanah ataupun tuntutan hak penjagaan anak sama ada selepas ataupun sebelum perceraian, maka puan-puan dan tuan-tuan boleh hadir ke pejabat kami untuk mendapatkan khidmat nasihat daripada pegawai kami ataupun menghubungi jabatan kami di talian 04 976 7739, ataupun boleh hadir secara fizikal ke pejabat kami yang berada di nombor 8, 10 dan 12 Taman Temak Jaya, Jalan Kanga Alosta, 01000 Kanga Perlis. Jadi setakat ini perkongsian saya pada hari ini, dan saya ucapkan ribuan terima kasih kerana mendengar pada hari ini, dan sekiranya memerlukan perkhidmatan kami boleh hadir untuk berjumpa dengan pegawai kami di pejabat. Terima kasih.